اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Anak-anak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah bertemu lagi dalam channel Ustaz Taqiyuddin, dan insya-Allah khususnya anak-anak tahun 2 semester 4. Untuk pelajaran kita kali ini iaitu tajuk ibadah muamalah bahagian yang ketiga. Dan pada kali ini kita akan membicarakan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok kembali tajuknya, syarikat, takaful dan zakat. Baik. Kita akan membicarakan untuk siri yang ketiga dalam muamalah. Yang pertama telah pun kita bicarakan hukum-hukum dalam muamalah. Yang pertama, yang kedua kita telah terangkan jual beli, sewa, tempahan. Dan kali ini kita akan membicarakan untuk tajuk takaful, zakat. Baik, jadi sebelum kita mempelajari untuk tajuk kita pada kali ini, anak-anak yang dikasihi sekalian, untuk berkati majlis kita, majlis ilmu kita, pembelajaran PDPR kita pada kali ini, elok kita mulakan dengan bacaan doa agar diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama Ustaz mengaminkan doa yang Ustaz akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmah-Mu. Bentangkanlah ke atas kami gedung rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Allahumma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah kami akan ilmu, kurniakanlah kami akan kefahaman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Anak-anak yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan pembelajaran kita untuk kali ini diberikan rahmah, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan urusan menuntut ilmu pada kali ini. Amin Allahumma amin. Anak-anak yang dikasihi sekalian, tanpa menangkan masa kita masuk tajuk pelajaran kita untuk kali ini, iaitulah muamalah. Untuk tajuk 3 ya, konsep asas dalam muamalah, iaitu menceritakan tentang syarikat, takaful dan juga zakat. Baik, kita akan terus secara sepintas lalu untuk kesemua tajuk-tajuk ini. Kita pergi dahulu kepada syarikat. Pertama, pengertian syarikat dari sudut bahasa bercampur atau berkongsi. Istilah syarak, perkongsian, perjanjian, perkongsian terhadap sesuatu perkara yang dilaksanakan antara dua pihak atau lebih. Hukum melaksanakan syarikat, mengadakan syarikat, menubuhkan syarikat adalah harus. Rukun syarikat, pertama, ahli syarikat. Syarat bagi ahli berakal, balik, merdeka dengan kemahuan sendiri. Cukup 4 syarat ni bagi ahli syarikat. Yang kedua, modal, meliputi barang, yakni harta dan kepakaran. Yang ketiga, lafaz akad, mengandungi erti izin untuk membelanjakan harta atau syarikat. Itu ada 3 rukun syarikat. Baik, itu syarikat secara ringkaslah. Nanti kita akan bicarakan secara lebih detail tentang penubuhan syarikat dalam siri yang keempat dalam tajuk muamalah ini. Baik, kita berpindah kepada takaful.
Baik, pengertian insurans atau takaful ini, insurans ya secara apa bahasanya. Baik, satu faedah yang diperolehi apabila satu kumpulan berikrar untuk mengumpul dan menggembeling usaha serta sumber bagi mengadakan pakatan untuk saling bekerjasama dan tolong-menolong apabila ditimpa musibah. Baik, itu pengertian takaful lah. Satu faedah yang diperolehi apabila satu kumpulan berikrar untuk mengumpul dan mengembeling usaha serta sumber bagi mengadakan pakatan untuk saling bekerjasama dan tolong-menolong apabila ditimpa musibah. Melalui pakatan ini, ya, pakatan pemegang polisi, ya, insurans. Melalui pakatan tersebut, orang yang dilanda malang akan mendapat manfaat perlindungan yang biasanya berbentuk kewangan serta dapat meringankan beban orang yang ditimpa musibah. Peserta dalam takaful inilah. Baik, hukum dan dalil takaful ini, amalan insurans atau bahasa kita sebut takaful diharuskan dalam Islam berdasarkan firman Allah yang bermaksud, "Danlah kamu tolong-menolong untuk membuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong melakukan dosa." Dari surah Al-Maidah ayat yang kedua, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jadi kita ambil pada wa ta'awanu 'alal birri, tolong-menolonglah dalam kebaikan, wat taqwa, dalam takwaan. Baik, kita terus kepada jenis-jenis insurans. Jenis-jenis insurans takaful ini, insurans nyawa, memberi perlindungan risiko ke atas kematian dan hilang upaya, memberi pampasan apabila berlaku kematian atau kelumpuhan anggota kepada pembeli insurans. Syarikat insurans turut memberi pinjaman kepada pembeli insurans yang mencagarkan polisinya. Baik, insurans am memberi perlindungan kepada mereka menghadapi kerugian pendapatan atau harta, insurans kereta umpamanya dan lain-lain insurans yang am. Baik. Prinsip insurans, pemegang polisi insurans saling bekerjasama bagi mengadakan manfaat bersama. Prinsip takaful ni, pemegang polisi takaful saling bekerjasama bagi mengadakan manfaat bersama. Takaful atau insurans merupakan satu perjanjian bantu-membantu dalam kalangan pemegang polisi. Insurans adalah satu perjanjian bekerjasama memberi sumbangan yang bertujuan meringankan kerugian yang ditanggung ahli yang lain. Kemudian yang keempat, tiada unsur ketidakpastian, iaitulah gharar pada bayaran sumbangan dan manfaat. Yang seterusnya bertujuan memberi keuntungan yang saksama dalam kalangan ahli. Yang keenam, menjamin dan melindungi antara satu sama lain daripada sebarang bencana, kerugian atau kehilangan. Baik, itu takaful. Baik, kita berpindah kepada untuk tajuk yang ketiga, zakat. Baik, pengertian zakat dalam bahasa Arab, zakat secara umumnya bererti pertambahan zakat. Berasaskan pengertian umum ini, ia kemudiannya digunakan bagi banyak pengertian seperti cerdik, jenih, berkat, kepujian, bersih dan lain-lain. Dari segi istilah zakat, istilah syarak, zakat bererti mengeluarkan kadar tertentu dari harta yang tertentu bagi faedah golongan yang tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu ini maksud zakat itu sendiri dari sudut istilah syarak. Iaitu ada istilah sedekah dan infak. Sebahagian ulama fiqh mengatakan bahawa sedekah wajib dinamakan zakat, sedang sedekah sunat dinamakan infak. Ini itu pandangan qil, pandangan para ulama. Sebahagian yang lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunat dinamakan sedekah. Baik, cuma kita ambil faham yang zakat ni wajib, yang sedekah itu sunat. Baik, hukum mengeluarkan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur utama tertegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib fardu atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti solat, haji dan puasa yang telah diatur secara perinci berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Baik, itu hukum zakat adalah wajib, ke mana cukup memenuhi syarat-syarat
Tentu cukup haul dan nisab. Baik. Pembahagian zakat ada zakat nafs, yakni jiwa, juga disebut sebagai zakat fitrah. Ya, ini di bulan Ramadan nak raya kan, sebelum raya tu Allahumma salli ala Muhammad, zakat fitrah ni di hari raya. Zakat mal iaitu zakat harta. Baik, zakat, syarat-syarat wajib zakat, syarat wajib seorang itu keluar zakat iaitu Islam, aqil, berakal, balik, memiliki harta yang mencapai nisab kadar tertentu. Baik, kita terus. Zakat mal, ya, zakat harta ini dari segi bahasa, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya, iaitu harta, maksud harta. Dari segi istilah, harta itu adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai dan dapat digunakan, dimanfaatkan menurut kebiasaannya lazimnya. Seperti rumah, kereta, ternakan, hasil pertanian, wang, emas, perak dan lain-lain. Itu maksud harta. Baik. Terus kepada pembahagian. Sebelum itu kita pergi kepada pembahagian zakat harta ini. Ya, kita tengok kita berpindah kepada Allahumma salli ala Muhammad. Kita tengok dahulu pembahagian zakat harta, zakat mal. Baik. Anak-anak yang dikasihi sekalian, okey, ni antara zakat harta, pembahagian zakat harta yang boleh anak-anak perhatikan, iaitu antaranya zakat pendapatan, kemudian zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas perak, kemudian masuk juga zakat pelaburan saham, zakat KWSP, zakat takaful, zakat tanaman padi, zakat ternakan dan zakat harta galian atau disebut harta karum atau rikaz. Baik, ini antara pecahan-pecahan zakat menurut Allahumma salli ala Muhammad, lembaga zakat. Baik, lembaga zakat ni banyaklah pecahan-pecahan zakat menurut kepada harta yang dimiliki oleh seseorang cukup haul dan nisab. Baik, jadi kita hari ini kita akan bicarakan sedikit tentang zakat perniagaan secara ringkas sahaja, anak-anak yang dikasihi sekalian. Baik. Okey, kita tengok dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zakat, agihan zakat, asnaf yang layak menerima zakat. Anak-anak nampak ke? Ada 8 asnaf yang disebut dalam Al-Quran, iaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat muallaf, yang kelima riqab, yang keenam gharimin, yang ketujuh fi sabilillah dan yang ke-8 ibnu sabil. Baik, uraian bagi setiap satu itu, fakir adalah orang yang tiada harta pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Miskin mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan peluang hidupnya akan tapi tidak mencukupi sepenuhnya. Yang ketiga, orang yang dilantik untuk memungut dan mengagih wang zakat. Mu'allaf, seorang yang baru meluk agama Islam. Riqab, seorang yang terbelenggu dan tiada kebebasan diri, terbelenggu dengan hutang. Gharimin, penghutang, terbelenggu, iaitu yang riqab tadi itu Allahumma salli ala Muhammad, hamba. Gharimin, penghutang muslim yang tidak mempunyai sumber untuk menjelaskan hutang yang diharuskan oleh syarak pada perkara asasi untuk diri dan tanggungjawab yang wajib ke atasnya. Yang ketujuh, fi sabilillah, orang yang berjuang, berusaha dan melakukan aktiviti untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah. Belajar pun, kita sebagai seorang pelajar pun dikira sebagai fi sabilillah. Yang ke-8, ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekalan dalam perjalanan atau semasa memulakan perjalanan dari negaranya yang mendatangkan pulangan yang baik kepada Islam dan umatnya, atau orang Islam yang tak ada perbekalan di jalanan, yang simpulannya ibnu sabil ini musafirlah dalam perjalanan yang terputus bekalan, maka orang ni layak untuk terima zakat. Baik, kita berpindah kepada huraian sedikit berkaitan dengan zakat perniagaan. Zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan, sama ada berasaskan perbuatan, pelombongan, perikanan, perkapalan, pembekalan, pertanian, perkhidmatan atau sebagainya, dengan tujuan diperniagakan, sama ada dalam bentuk perniagaan persendirian, perniagaan perkongsian, bersama Islam atau bukan Islam, perniagaan semua jenis syarikat, koperasi atau perniagaan saham dan sebagainya.
Apa-apa yang terlibat dengan perniagaan, mudahnya begitu. Masuk perniagaan ialah penukaran harta mal dengan barangan tertentu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ia tidak dikhususkan kepada barangan tertentu saja. Barang-barang perniagaan adalah barangan yang ditukarkan antara tangan dengan niat mendapatkan keuntungan. Berniagalah, mudah bahasa kita sebut. Bila apa itu terlibat dengan apa-apa pun perniagaan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terlibat dengan perniagaan, maka cukup haul dan nisab, maka kena bayar zakat lah, ya. Zakat perniagaan. Anak-anak yang dikasih sekalian, maka demikian untuk tajuk kita yang ketiga dalam bab ibadah, bahagian ibadah, tajuk muamalah, iaitulah yang kita bicarakan tadi, itulah syarikat, Allahumma salli ala Muhammad, takaful dan juga zakat. Mudah-mudahan kita memahami untuk ketiga-tiga tajuk ini secara ringkaslah konsepnya. Dan untuk siri yang keempat, nanti kita akan menceritakan secara lebih lanjut berkaitan dengan penubuhan syarikat. Baik, jadi untuk kali ini sekadar itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita, khususnya dalam tajuk yang kita bicarakan pada kali ini, dan mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.